Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam subjek reka bentuk teknologi tingkatan 1. Subtopik hari ini 1.1.3 prinsip reka bentuk. Bersama anda sekarang adalah Cikgu Hafaris. (1.13) prinsip reka bentuk ialah konsep ataupun aturan yang digunakan dalam elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi lebih menarik, selesa serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Okey, di sini terdapat 7 prinsip reka bentuk iaitu yang pertama ialah keseimbangan, yang kedua kesatuan, ketiga harmoni, keempat pengulangan, kelima kontras, keenam kerikasan dan yang seterusnya terakhir adalah kepelbagaian. Baiklah para pelajar, kita pergi kepada prinsip reka bentuk yang pertama iaitu keseimbangan. Ketidakseimbangan dalam reka bentuk berlaku apabila sesuatu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut berat, tarikan, tumpuan perhatian ataupun berbentuk asimetri. Okey. Pelajar boleh tengok yang pertama kita pergi kepada keseimbangan simetri. Ianya mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagiannya. Okey, gambar. Okey, kupu-kupu ataupun rama-rama kita boleh tengok sebelah kanan dan kiri ianya mempunyai berat yang sama. Okey. Yang kedua, keseimbangan asimetri. Ianya bersifat sebaliknya tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan tersendiri. Jika pelajar boleh tengok sini, okey, sebelah kiri dan kanan mempunyai berat yang tidak sama. Di sini cikgu telah senaraikan beberapa produk di mana produk simetri dan juga asimetri. Okey, kita boleh buat perbandingan di sini. Okey, pertama sekali kita pergi ke produk simetri ataupun boleh dikenali sebagai formal. Okey, bulan. Okey, kalau pelajar dapat tengok sebelah kiri dan juga kanan sama. Okey, kemudian kemeja okey pun sama, kata balance kiri dan kanannya. Okey, kemudian rim kereta. Okey, seterusnya bola sepak takraw pun simetri. Okey, kiri kanannya sama, seimbang. Okey, kemudian produk yang seterusnya adalah produk asimetri. Okey, tidak formal. Okey, kalau kita tengok yang pertama motosikal. Okey, bahagian hadapan dan juga bahagian belakang tidak sama. Okey, kemudian gunting kain. Okey, bahagian hujung ni, okey, mata gunting kain ni tidak sama dengan bahagian pemegang. Okey, begitu juga dengan helmet motosikal. Okey, bahagian yang ada visor ni dengan bahagian cover sepenuhnya ni tidak sama. Seterusnya, produk tukul besi, okey, kuku kambing okey pun pemegang dan juga kepalanya tidak sama. Prinsip reka bentuk yang kedua adalah pengulangan. Ianya bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut polar, susunan bersiri, selari ataupun berjejari. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pola ataupun corak yang berulang-ulang dan lengkap. Baiklah, di bawah ni ada dua contoh pola yang disusun secara siri. Okey, menjadikan coraknya lebih menarik. Untuk pemahaman pelajar yang lebih jelas, cikgu telah menyenaraikan contoh reka bentuk produk menggunakan prinsip pengulangan. Baiklah, kita tengok produk pertama iaitu tudung saji. Ianya menggunakan corak-corak yang berulang menjadikan tudung saji ini lebih cantik. Yang kedua, produk tayar. Coraknya berulang-ulang. Dari segi fungsi, ianya lebih mencengkam ketika keadaan panas ataupun keadaan hujan. Yang ketiga, produk songket. Coraknya menggunakan corak tradisional, nampak cantik. Keempat, iaitu gabungan di antara warna putih dan hitam. Okey, ianya selalu didapati pada corak bola sepak. Yang kelima, labu sayung. Coraknya berulang dengan penggunaan warna yang menarik, menjadikan ianya lebih cantik. Reka bentuk yang ketiga adalah kontras. Ianya bertujuan untuk menyerlahkan perbezaan, menarik perhatian dan juga memberikan fokus. Untuk
memudahkan pemahaman pelajar, cikgu telah letakkan pemandangan rumah ladang. Kita tengok perbezaan yang pertama, iaitu warna terang dan gelap. Boleh dilihat di kawasan hadapan ni warna lebih cerah. Okey, kemudian bahagian belakang warna lebih gelap. Kemudian kedudukan kiri kanan menegak melintang bagi pokok ni dan juga pagar. Dari segi saiz, besar bagi rumah pada bahagian hadapan dan juga kecil bagi rumah pada bahagian belakang. Seterusnya, bentuk bulat ataupun persegi pada daun pokok, pada jendela rumah, pada pintu rumah dan sebagainya. Ruang jauh ataupun dekat, rumah depan lebih besar daripada rumah kecil seperti penerangan sebelum ini. Tekstur kasar ataupun tekstur licin. Reka bentuk yang keempat ialah kepelbagaian. Ianya menunjukkan aplikasi menggunakan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk. Kepelbagaian dapat dilihat dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Ianya bertujuan untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Baiklah, para pelajar dapat lihat di sini contoh produk yang cikgu berikan. Ya, betul. Ini adalah produk ketupat jenama Nona. Di sini kita tengok pelbagai produk yang dikeluarkan berasaskan ketupat lah. Di mana ianya daripada segi corak tu menarik, pelbagai warna. Seterusnya daripada segi perisa pun menarik, pelbagai. Baiklah, prinsip reka bentuk yang kelima adalah kesatuan. Ianya bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema ataupun idea yang sempurna. Baiklah, di bawah adalah salah satu contoh kereta. Jenama apakah kereta ini? Ya, betul, Ferrari. Kita tengok pertama. Imej. Imej Ferrari warna apa pelajar? Ya, betul, warna merah. Baiklah. Tema kereta Ferrari apa pula pelajar? Betul. Ini berdasarkan kereta sport. Seterusnya, idea yang sempurna iaitu gabungan di antara bentuk kereta sport. Seterusnya, warna pula. Lebih sporty jika dilihat di sini warna merah dan juga warna hitam. Seterusnya, gabungan rim warna silver menjadikan kereta ini bersatu. Di mana kita tengok di sini dalam prinsip kesatuan, ianya sempurnalah. Prinsip reka bentuk yang keenam adalah keringkasan. Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea yang banyak dalam satu-satu objek ataupun visual akan mengelirukan dan akan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya serta sukar untuk diingati. Dalam keringkasan ni, contohnya cikgu bagi produk kerusi. Untuk yang pertama ni, pelajar boleh tengok kursinya macam biasalah. Boleh diduduk. Seterusnya yang berbezanya adalah daripada segi corak. Yang kedua, pun sama, fungsinya boleh diduduk. Daripada segi corak memang dah tiada. Yang ketiga, coraknya lebih ringkas. Fungsinya sama juga. Boleh duduk. Prinsip reka bentuk yang ketujuh dan yang terakhir adalah harmoni. Ianya bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Dalam visual, dapat dihasilkan melalui susun atau berulangan sesuatu unsur yang seimbang dan mempunyai perhubungan saling berkaitan seperti penggunaan tone warna yang hampir sama dan mempunyai kontras. Kejadian alam semula jadi seperti laut, gunung, pokok, awan dan langit. Di sini, cikgu bagi contoh gambar pemandangan dan juga gambar di dalam laut. Ianya menepati ciri-ciri dalam harmoni. Sekian sahaja daripada cikgu. Diharapkan pelajar dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pelajar-pelajar juga boleh merujuk buku teks untuk pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih.